Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Kita sekarang telah pun berada di tahun 2025. Tahun yang dijangka menjadi tahun pilihan raya. Bukan dijangka ya, tapi pasti menjadi tahun pilihan raya negeri Sabah. Karena PRN harus dijalankan sekurang-kurangnya pada Oktober 2025. Jadi kita harapkan, harapan pertama kita lah, memandangkan tahun ini adalah merupakan tahun ular. Jadi bolehlah ular ini memakan katak-katak politik yang banyak berlompat-lompatan di Sabah ini. Okey? Kita harapkan janganlah ular sawah saja, tapi kalau boleh anaconda satu kalilah untuk menghapuskan budaya katak yang selama ini telah memporak-porandakan sketsa politik negeri Sabah. Sehingga siapapun yang menjadi kerajaan tidak mempunyai kekuatan yang jitu untuk menjalankan agenda kerana tidak sempat dia mau bertindak. Ada sudah YB atau adun-adun dia menjadi katak. Nah, selain katak sekarang ini isu rasuah juga sedang berleluasa. Tapi ini kita tidak boleh cakap sebab SPRM walaupun bertindak tapi tindakan itu masih belum dituntaskan. Jadi saudara-saudara sekalian, selain daripada isu yang berkecamuk sekarang, kita tidak tahu siapa gabung siapa. Adakah Barisan Nasional akan bergabung dengan PH? Adakah Warisan gabung dengan Barisan Nasional? Adakah Perikatan Nasional akan menjadi rakan-rakan di Sabah? Adakah Pakatan Harapan akan bergabung dengan JRS? Semua masih kabur. Memang agenda untuk mereka saling bersatu ini ada. Tetapi kita tidak tahu kata putus di menit-menit akhir. Kerana tarikh pembubaran pilihan raya pun belum diumumkan. Jadi saudara-saudara, selain kekalutan pakatan-pakatan ini, adakah nanti manifesto mereka ini boleh diselarikan? Kita sekarang ini berdepan dengan satu isu contoh. Okey? Yang datang daripada negeri jiran kita. Tidak lain tidak bukan daripada Premier Negeri Sarawak, iaitu Datuk Petinggi Datuk Johari Tun Openg. Tentang bagaimana karisma beliau sebagai Ketua Menteri Sarawak, Premier ya, bukan Ketua Menteri, Premier Sarawak, apabila beliau menjalankan beberapa agenda yang sungguh atau sangat-sangat menarik. Seperti penguasaan petroleum negeri Sarawak ini yang bukan lagi di bawah Petronas secara keseluruhannya, tetapi dijalankan oleh Petros atau Petroleum Sarawak. Kemudian pengagihan perumahan dengan deposit 10,000 yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kemudian sekarang ini program untuk menguasai hak milik Bumiputera Melayu di Sarawak melalui agensi kerajaan. Banyak sekali saudara-saudara. Jadi sekarang ini kita berfikir, kenapa tidak ada satu pun pemimpin di Sabah, ketua menteri apakah daripada zaman dulu yang mempunyai skema pemikiran seperti pemimpin-pemimpin Sarawak. Nah, di sini saya bagi jawapan. Jawapan dia ada di awal video tadi, yaitu budaya katak. Ada dua jawabannya. Yang pertama budaya katak. Di Sarawak, kita jarang-jarang atau mungkin tidak pernah mendengar istilah katak dalam senario politik diorang. Tiada. Once dia menjadi ahli sesebuah parti, kalau tidak puas hati dia keluar. Mungkin dulu mendiang Dr. Patau Rubis pernah keluar daripada parti PBB atau begitulah lebih kurang, pas parti Pusaka Bumiputera atau BN3 Sarawak dulu, lalu menubuhkan parti STAR yang asal-asal STAR Sabah ini sebenarnya daripada Dr. Patau Rubis, STAR Sarawak Reformist Party. Kemudian saudara-saudara, mungkin Kebing Wan dulu pun pernah melompat kan, tapi disingkirkan zaman Tun Teng Mahmud. Jadi saudara-saudara, di Sarawak hampir tidak ada senario lompat-melompat. Okey, berbanding di Sabah, kita ada katak-katak yang sangat aktif. Jadi kalau ada katak saudara-saudara, apapun agenda yang dijalankan tidak mungkinlah dianya boleh dilaksanakan. Sangat susah. Kedua saudara-saudara, penglibatan parti-parti bukan negeri. Parti-parti yang berasal dari luar, notabene dari Semenanjung lah. Kita tidak nafikan, di Sarawak pun ada juga parti Semenanjung. PKR, Perikatan Nasional pun bertanding dan ada satu kursi parlimen di Sarawak. Kalau tidak salah saya, si Ali Biju menang. Kemudian DAP pun mempunyai member of parlimen daripada Sarawak. Kita tidak nafikan, tetapi pengaruh mereka masih berada di bawah Gabungan Parti Sarawak atau GPS yang diterajui oleh Parti Pusaka Bumiputera Bersatu PBB. Jadi saudara-saudara, berbanding di Sabah kita tahu ada parti Perikatan Nasional yang kuat, yang besar, yaitu UMNO, MCA, DAP, PKR,
PAN pun pernah bertanding, PAS pun ada. Jadi saudara-saudara, keterlibatan parti-parti luar di negeri Sabah ini boleh mempengaruhi landscape pemerintahan seseorang ketua menteri. Oke? Kita tahu sekarang ini JRS mungkin kita tidak nampak dia bergabung dengan siapa. JRS ini pintar juga. Kalau kita tengok sejak lahir dia lahir dari rahim Parti Bersatu Bumi Putra, PBBM atau Bersatu dari PN. Tapi sekarang dia pulih pula jadi anak tiri di mana-mana. Jadi kita tidak tahu saudara-saudara. Jadi inilah dua hal yang perlu ditekankan oleh rakyat Sabah yang bakal mengundi nanti. Kalau mau negeri kita seperti Sarawak, pilih sesebuah parti atau kepimpinan yang boleh melakukan dua hal ini. Pertama, meminimumkan lompatan katak. Kedua, yang boleh serba sedikit walaupun parti berkenaan parti dari Semenanjung, tapi boleh meminimumkan campur tangan daripada pihak Semenanjung untuk membuat keputusan. Itu saja. Kita tidak menolak istilah Parti Malaya, saudara-saudara ya. Malahan Parti Malaya kadang-kadang lebih memahami daripada Parti Peringkat Negeri Sabah itu sendiri. Tapi kalau kita mau senario yang ada di negeri Sarawak sekarang ini boleh dilaksanakan di negeri kita, maka dua hal inilah yang perlu kita pertimbangkan masa memangkah kertas undi nanti. Jangan salah pangkah saudara-saudara ya. Kalau katak terlampau ramai, ular pun tidak boleh buat apa-apa. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Semoga selepas pilihan raya punya keputusan diumumkan, dapatlah kita hasil positif. Tidak tahan surat tidak mandi, tidak tahan surat tidak karan. Wallahu a'lam bishawab.